أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita terus menerus merafakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang masih lagi mengizinkan kita hidup dan hidup sebagai hamba-Nya yang beriman dan beribadah kepadanya, dan Allah tambah nikmat kurnia-Nya dengan mengizinkan kita untuk melalui proses tarbiyah yang intensif, pembinaan diri untuk menjadi muttaqin yang intensif dalam bulan Ramadan ini, yang telah kita lalui lebih daripada separuh. Adalah sangat tepat pada ketika ini setelah kita membincangkan tentang muraqabatullah, dan kita pula telah melalui separuh daripada Ramadan untuk kita merenung satu amal yang sangat penting untuk kita lakukan. Terutama sekali kita yang telah merenung dan memikirkan dan mencermin diri kita, yang bila kita sedar dan kita fahami bahawa dengan muraqabatullah kita insaf, yang ada banyak ketika yang kita ini melakukan perkara-perkara yang tidak wajar, melakukan dosa, dan Allah melihat kita dan Allah mengetahui apa yang telah kita lakukan. Jadi barang siapa yang benar-benar merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan melakukan langkah seterusnya, iaitu muhasabah terhadap dirinya. Ibn Qayyim Al-Jauziyah telah mengatakan hal yang membantu untuk melakukan muhasabah adalah pengetahuannya bahawa jika hari ini bersungguh-sungguh, maka esok hari ia boleh tenang ketika dirinya dihisap. Tetapi bila hari ini dia lengah dalam melakukan muhasabah, maka hisap yang diterimanya nanti, hisap yang akan diterimanya esok, menjadi lebih berat, sebab dia telah melupakan pemeriksaan diri dia yang sangat wajar dia lakukan, yang kita sangat wajar untuk kita semua lakukan. Hal lain yang boleh membantu kita apabila kita mengetahui bahawa keuntungan perdagangan ini berupa dipilih oleh Allah SWT menjadi penghuni syurga. Bila kita berusaha untuk menanam muraqabatullah, kemudian menghisap diri kita dan merubah diri kita, memperbaiki diri kita, berusaha bersungguh-sungguh untuk mendaki anak tangga tazkiyatun nafs, janji Allah adalah syurga Allah. Dapat kita termasuk kelompok yang dapat melihat wajah Allah, dan yang merugikan diri mereka yang membiarkan diri mereka tanpa bermuhasabah, besar kemungkinan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa'iyazbillah. Mereka yang benar-benar yakin dan beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak boleh lengah
dari muhasabah terhadap dirinya, serta mengawal gerak dan diamnya, hayunan tangannya, langkah kakinya. Kerana setiap hembusan nafas dalam hidupnya merupakan permata yang tidak ternilai harganya. Setiap saat, setiap minit, setiap hari yang kita lalui, ia merupakan modal-modal yang Allah kurniakan pada kita untuk mendekatkan kita dengan Allah, untuk mendekatkan kita dengan keampunan Allah, untuk mendekatkan kita dengan cinta Allah, dan untuk mendekatkan kita dengan syurga Allah SWT. Seandainya kita abaikan, kita telah mengabaikan peluang kita untuk masuk syurga. Kenapa kita perlu melakukan muhasabah? Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ini merupakan ayat yang selalu dikemukakan oleh para ulama bila bercakap tentang muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini 2 kali Allah perintah supaya bertakwa. Dia sejajar sungguh dengan janji Allah bagi mereka yang berpuasa, iaitu la'allakum tattaqun. Muhasabah adalah sifat hamba Allah yang bertakwa. Bila kita telah dikurniakan Allah takwa, ataupun kita sedang bersungguh-sungguh menuju kepada tahap memiliki ciri-ciri muttaqin itu, kita perlu sungguh-sungguh untuk melakukan muhasabah. Seseorang yang bertakwa adalah mereka yang membawa sebaik-baik bekal. Dalam perjalanan mencari bekal tersebut, tidak jarang seseorang merasa lelah, merasa letih dan bosan, yang mengakibatnya tidak mawas diri, sehingga tergelincir dan terjatuh kepada futur, ataupun lemah semangat untuk melakukan amal soleh. Dan ada ulama yang mengatakan futur ini adalah kemerosotan iman, kelemahan dalam komitmen dia melakukan amal ibadah, amal yang soleh. Muhasabah akan membantu seorang itu. Dia merupakan satu checkpoint, satu stesen yang membantu seorang itu menghadapi rintangan yang dia temui dalam perjalanan dia menuju Allah SWT. Buah manis daripada muhasabah ini adalah kita akan melakukan taubat kita dengan sebenar-benarnya. Bila kita soal siasat diri kita, kita soal siasat hati kita yang memang sukar sebenarnya, kita akan merasakan keperluan yang mendesak untuk kita melakukan taubat pada Allah SWT. Bila kita melakukan muhasabah, setelah kita melakukan, memikirkan, merenung tentang muraqabatullah, maka nampak jelas di depan kita dosa-dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Dan kita sama-sama sedar, memang kita ni adalah hamba Allah yang banyak dosa. Jadi langkah yang pertama ataupun rukun yang pertama yang telah dijelaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang berkaitan dengan muhasabah adalah hendaklah anda membandingkan antara nikmat Allah dengan kejahatan anda. InsyaAllah kita akan bincang lagi
perkara ini di klip yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.